Hai, Assalamualaikum. Okey, kamu semua sihat? Alhamdulillah, cikgu pun sihat juga. Okey, sebelum cikgu mulakan pengajaran cikgu pada hari ini, izinkan cikgu untuk perkenalkan diri cikgu, iaitu nama cikgu ialah Siti Nurfarain. Okey, kamu semua boleh panggil cikgu iaitu Cikgu Ain. Okey, cikgu hari ini cikgu nak ajar apa? Okey, sekejap ya. Sabar. Okey, hari ini cikgu nak ajar sajak. Okey, cikgu nak ajar sajak. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai pengajaran cikgu pada hari ini, izinkan cikgu untuk pinjamkan telinga kamu sebentar sebab cikgu nak deklamasikan sajak ni. Boleh? Okey, kamu semua dah sedia? Okey, kalau kamu semua dah sedia, okey, jom kita mulakan. Persembahkan sajak membaca. Pernahlah kata-kata membaca jambatan ilmu. Seperti watakmu sendiri. Amalan membaca melekat di hati. Pernahlah kata-kata orang bijaksana rajin membaca buku. Bukan sekadar ingin menjadi pandai, malah ilmu ditimba dengan cerita pelbagai. Okey, kamu semua dah dengar apa yang cikgu deklamasikan hari tadi? Bagus. Kamu semua dapat ikut apa yang cikgu deklamasikan tadi? Yap. Okey, alhamdulillah. Okey. Sebenarnya cikgu deklamasikan sajak ni bukan saja-saja tau. Cikgu sebenarnya ada satu objektif untuk kamu semua betul-betul menguasai sajak pada hari ini. Dan kita hari ini berfokuskan iaitu unsur bunyi yang terdapat dalam sajak. Kamu semua nampak kan apa yang cikgu dah tampal? Ada kad hijau, ada kad pink, kan? Kamu semua nampak kan? Okey, cikgu akan terangkan satu demi satu unsur bunyi yang terdapat dalam sajak. Akan pergi yang pertama iaitu asonansi dahulu. Boleh? Okey. Cikgu, asonansi tu apa? Cikgu, asonansi tu bukan nama orang ke? Bukan. Semua tu bukan. Okey, jap. Cikgu nak terang ni. Kamu dengar ya. Asonansi ni bermaksud perulangan huruf vokal. Huruf vokal. Huruf vokal itu terdiri daripada 5. A, E, I, O, U. Dapat? Ada 5 sahaja. A, E, I, O, U. Huruf vokal ini, kan, perulangan huruf vokal ini pada setiap baris dalam sajak. Kamu semua dapat? Dapat tak? Belum jelas lagi. Okey. Tak apa, cikgu akan tunjuk contoh daripada daripada sajak ini. Boleh? Okey, daripada sajak yang telah cikgu baca dan cikgu deklamasikan tadi, kamu semua nampak tak? Cikgu dah tampal kad hijau. Kad hijau ni ada 3 jenis unsur, 3 jenis perulangan vokal, iaitu perulangan huruf A, E dan I. Boleh? Okey, cikgu bagi contoh perulangan huruf vokal A. Sini. Perulangan huruf vokal A ni terdapat pada baris pada baris pertama, iaitu dalam sajak membaca. Okey, di sini nampak tak? Cikgu dah gariskan dengan marker pen warna merah. Okey, perulangan huruf vokal A ni, huruf vokal A tu diulang-ulang sebanyak 6 kali pada baris yang pertama. Okey, kamu semua nampak tak? Nampak tak? A, 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 A. Ada 6 kali huruf A. Jadi secara kesimpulannya, pada baris yang pertama ini dikenali sebagai perulangan huruf vokal A. Nampak tak? Jelas tak? Jelas kan? Okey. Kalau kamu semua nampak, pada setiap baris sajak kita ni, kalau terdapat huruf vokal, contoh huruf vokal A tu diulang sebanyak 3 kali ataupun 6 kali ataupun 5 kali, itu dikenali sebagai asonansi perulangan huruf vokal A. Faham? Okay. Seterusnya, cikgu akan pergi kepada perulangan huruf vokal E. Okey, perulangan huruf vokal E ni juga terdapat dalam sajak yang cikgu telah baca tadi. Okey, jom cikgu tunjuk. Perulangan huruf vokal E. Pada baris yang ketiga, seperti watakmu sendiri. E, sendiri. E. Okey, pada baris yang ketiga dalam sajak membaca ini,
perulangan huruf vokal I diulang sebanyak 3 kali. Jadi secara kesimpulannya, pada baris yang ketiga ini, huruf I diulang sebanyak 3 kali, iaitu dikenali sebagai asonansi huruf vokal I. Nampak? Jadi kalau kamu semua nak tahu apa tu perulangan huruf vokal I, kamu kena cari pada setiap baris tu ada tak huruf I diulang banyak kali. Kalau diulang banyak kali itu jadinya iaitu dikenali sebagai perulangan huruf vokal I. Faham? Okay, kita pergi yang terakhir. Asonansi yang terakhir yang cikgu dapat kenapa sedia pada sajak ni, perulangan huruf vokal I. Okey, huruf vokal I. Pada huruf vokal I ni, perulangan huruf vokal I ni ada pada rangkap yang kedua. Rangkap yang kedua, pada baris yang ketiga dan pada baris yang keempat. Cikgu pergi pada baris yang keempat lah sebab banyak sikit. Pada baris yang keempat ni, perulangan huruf, kalau kamu dapat lihat, perulangan huruf vokal I diulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali huruf I diulang sebanyak 5 kali huruf I diulang pada baris ini. Jadi secara kesimpulannya, huruf I ni diulang sebanyak 5 kali dikenali sebagai asonansi perulangan huruf vokal I. Jadi dekat sini, apa yang kamu nak kenal pasti asonansi ni, kamu kena kenal pasti huruf vokal. Contoh macam huruf vokal A, kalau huruf vokal A tu diulang sebanyak 5 kali atau ke atas ataupun 3 kali ke kan, kamu boleh kategorikan dia sebagai perulangan huruf vokal A, E, I, O, U. Okey? Boleh? Okey, yang terakhir itu cikgu akan pergi kepada tajuk aliterasi. Okey, aliterasi ni apa cikgu? Sabar. Cikgu nak terang ni. Cikgu nak terang. Sabar. Okey, aliterasi ni bermaksud perulangan huruf konsonan. Huruf konsonan tau. Huruf konsonan pada permulaan perkataan. Maksudnya di sini kan, setiap perkataan yang terdapat dalam sajak ni, contoh macam amalan membaca melekat di hati. Amalan membaca melekat di hati. Amalan tu permulaan perkataan dia huruf A. Membaca permulaan dia huruf M. Melekat permulaan perkataan dia, permulaan huruf dia huruf M. Okey, kalau di sini itulah dimasukkan permulaan perkataan. Jadi pada aliterasi ni, kamu kena kenal pasti jika terdapat perkataan yang dimulai dengan huruf konsonan dan perkataan seterusnya dimulai juga dengan huruf konsonan, iaitu dikenali sebagai aliterasi. Faham? Masih bayangan lagi? Okey, tak apa. Cikgu akan terangkan dan cikgu akan bagi contoh berdasarkan sajak ini. Okey, kita pergi ke perulangan huruf konsonan K yang pertama dahulu. Okey, perulangan huruf konsonan K ni terdapat pada baris pada rangkap pertama dan rangkap yang kedua. Tapi cikgu akan fokus pada rangkap yang kedua lah. Sebab pada rangkap yang kedua ni, kalau kamu dapat lihat pada baris yang pertama, rangkap yang kedua, baris pertama, cikgu telah gariskan pada huruf K. Huruf konsonan K. K, kata. Okey, pada baris pertama ni, huruf setiap perkataan tu dimulai dengan huruf K dan perkataan yang kedua juga dimulai dengan huruf K. Secara tidak langsung, perkataan ini atau perkataan ini dikenali sebagai perulangan huruf konsonan K. Okey, nampak tak? Okey, nampak, kamu semua dah nampak gambaran kan? Okey, untuk menjelaskan dengan lebih faham, cikgu akan pergi ke contoh yang kedua, iaitu perulangan huruf M. Okey, untuk perulangan huruf M pula, dalam sajak ini, cikgu telah gariskan pada rangkap yang pertama, baris yang keempat. Nampak? Baris yang keempat, membaca, melekat. Okey, pada baris yang keempat ni, perkataan membaca dan melekat dimulai dengan huruf M, iaitu huruf konsonan M. Okey, secara tidak langsung, pengulangan huruf konsonan M yang terdapat dalam baris yang keempat ini dikenali sebagai perulangan huruf konsonan M, iaitu aliterasi M. Okey, dah nampak? Okey, cikgu nak pergi yang terakhir, iaitu perulangan huruf konsonan D. Okey, perulangan huruf konsonan D ni terdapat pada rangkap yang kedua dan baris yang keempat, baris yang terakhir. Iaitu di mana cikgu telah gariskan dengan marker pen hijau, iaitu ditimba dengan.
Okey, dua perkataan ini dimulai dengan huruf konsonan D. Secara tidak langsung dikenali sebagai bagus. Dikenali sebagai perulangan konsonan D. Okey, nampak tak? Kamu semua dah faham. Daripada pengajaran kita hari ini, cikgu nak simpulkan bahawa dalam sajak ini terdapat dua unsur yang kita boleh kenal pasti. Iaitu unsur yang pertama, unsur bunyi asonansi, dan unsur bunyi yang kedua iaitu unsur bunyi aliterasi. Okey, unsur bunyi asonansi itu perulangan huruf vokal A, E, I, O, U, dan aliterasi itu perulangan huruf konsonan pada perkataan, permulaan perkataan pada setiap baris. Huruf konsonan lah, setiap baris saja. Okey, daripada itu diharapkan kamu semua dapat menguasai apa yang cikgu telah ajar pada hari ini. Okey? Sehingga berjumpa lagi. Bye.